A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali yang dihormati YDP Ustaz Ahmad Mujahid bin Mat Zakwan, YDP Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir sesi 2021-2022 dan seluruh saf kepimpinan AJKT Bekasam sesi 2021-2022 dan juga semualah para hadirin dan juga para penonton untuk tafakur fiddin pada petang ini kan. InsyaAllah untuk tafakuh kelas fiqh sirah ni kita akan ubah masa lah daripada pagi. Kebiasaannya kita start, kalau kat Mesir kita start pagi pukul 8 pagi, kita ubah ke tengah hari atau lepas Zuhur dalam pukul 1. Sebenarnya bagi laluan dululah kepada orang-orang, kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswi dan mahasiswa untuk ke kuliah. Dan yang berkelapangan boleh sama-sama sertai ataupun sama-sama kita dengar ataupun dengarlah tafakuh untuk kelas fiqh sirah ni insya-Allah. Okay, jadi sebelum belajar kita baca doa belajar. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, kami niat belajar dan mengajar, wa tazakkur wa tazkir, mengingat dan memperingatkan, wa naf'a wal intifa'a, memberi manfaat dan mencari manfaat, wal ifadah wal istifadah, memberi faedah dan mencari faedah, wal hasu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, wa du'a ilal huda wa dilala 'ala khair, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi, dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah dan kedekatan kepadanya serta pahala daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri, ya Allah Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami perkataanku. Okey. Insya-Allah untuk petang ni kita akan sambung tafakur kita dengan satu tajuk yang merupakan salah satu sirah yang penting lah untuk umat Islam, iaitu berkaitan dengan Fathul Mekah, iaitu pembukaan Kota Mekah kan. Itu berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah. Kalau kita tahu dan kalau kita belajar sebelum ni berkaitan dengan macam mana boleh terjadinya pembukaan Kota Mekah ni, peristiwa ni disebabkan pada tajuk ni, pada awalnya kita belajar berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah yang dibuat antara Rasulullah SAW, orang muslimin dan juga orang kafir Quraisy. Yang mana mereka ni ataupun orang yang berjanji ni berjanji untuk tidak ataupun melakukan gejala senjata lah selama 10 tahun. Tapi ada beberapa sebab menyebabkan perjanjian ni terbatal, sebab ada berlakunya gejala senjata, ada berlakunya serangan lah ke atas orang-orang di bawah naungan Islam, iaitu ke atas Bani Khuza'ah kan. Dan sebelum kita masuk ke dalam tajuk ni, kita bincangkan sikit lah, maksudnya sikit berkaitan dengan Fathul Mekah ataupun kenapa Al-Quran tu sendiri menamakan peristiwa ni sebagai Fathul Mekah, iaitu pembukaan Kota Mekah, bukannya penaklukan ataupun tawanan Mekah kan. Bukan penaklukan, serangan ataupun tawanan ke atas Kota Mekah, tapi dinamakan sebagai pembukaan Kota Mekah. Okey, kalau kita tahu dalam Al-Quran banyak menceritakan berkaitan dengan kesucian ataupun keizahan Kota Suci Mekah ni sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni sendiri menciptakan Kota Suci Mekah ni adalah maksudnya bumi pertama yang Allah ciptakan. Dan seterusnya Allah meletakkan siapa? Nabi kesayangan iaitu Nabi Ibrahim AS untuk duduk di sana dan memakmurkan Kota Mekah itu sendiri. Dan seterusnya zuriat-zuriat Nabi Ibrahim AS bersambung sehinggalah sampai kepada kelahiran seorang Nabi teragung, itu siapa? Nabi kita lah, iaitu Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan di Kota Mekah kan. Dan kalau kita imbas kembali sejarah macam mana, bila mana kelahiran Nabi Muhammad ni, ada satu tentera kan,
tentera bergajah yang datang untuk memusnahkan kota suci Mekah. Tapi macam mana kekuasaan Allah ni sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala ni menghantar burung kan untuk maksudnya menghancurkan ataupun memusnahkan tentera bergajah tersebut. Dan kalau kita dan ini salah satu cara lah Allah menjaga kesucian kota suci Mekah itu sendiri. Sebab itulah kita namakan peristiwa ini sebagai pembukaan kota Mekah. Maksudnya daripada jahiliah yang masuk dalam kota Mekah tu disebabkan kaum musyrikin yang duduk di dalamnya, maksudnya mengotorkan ataupun melakukan maksiat kepada Allah lah, melakukan maksiat kepada Allah, membuat kemaksiatan, dan akhirnya Allah bagi sementar Mekah ni kepada mereka, dan kemudian kemudian Allah ni membuka kota Mekah kembali dan memberi sinar lah kepada Islam. Bila mana kota Mekah ni dibuka, maksudnya kota Mekah ni dibuka kembali, maka agama Islam tu lebih tersebar luasan. Dan kalau kita tahu sebelum pembukaan kota Mekah ni banyak perkara-perkara jahiliah yang dibuat oleh orang kafir Quraisy sendiri yang berada di Mekah. Penyembahan berhala. Memang kalau nanti kita akan masuk macam mana Nabi ni bila Nabi Muhammad SAW dan juga tentera Islam masuk dalam kota Mekah ni, bukanlah mereka ataupun tentera Islam ni masuk dalam keadaan angkuh. Maksudnya kami dah dapat buka kota Mekah, maksudnya dapat balik takluk kota Mekah. Tapi dengan tawaduk ni Nabi masuk ke dalam kota yang pernah Nabi diami ataupun Nabi dilahirkan kan. Dan berkaitan dengan jahiliah kan. Jahiliah ni kita share sikit lah berkaitan dengan perkataan jahiliah. Jahiliah ni adalah satu perkataan yang biasa kita dengar kan. Perkataan jahiliah. Kalau perkataan jahiliah ni sebenarnya dia berasal daripada Al-Quran lah. Kalau tengok dalam Al-Quran ada 4 tempat yang Allah letakkan perkataan jahiliah ni. Dalam 4 surah lah. Antaranya surah Ali Imran dan juga surah Al-Anfal. Kalau kita nak faham perkataan jahiliah ni yang nak dimaksudkan oleh Al-Quran, kita kena kembali kepada Al-Quran. Perkataan jahiliah ni bukannya ada satu maksud je. Jahiliah ni ada beberapa maksud yang boleh kita faham. Seorang Dr. Audah dalam buku dalam kitabnya dia tulis maksud jahiliah ni ada 3. Yang pertama apa? Diddul ilmu. Macam biasalah jahiliah ni maksudnya tak tahu ataupun bodoh lah. Jadi maksudnya adalah berlawanan dengan ilmu. Maksudnya maksud jahiliah ni dia berlawan dengan ilmu. Yang kedua ad-di', iaitu sempit ataupun sesat, macam tu. Dan yang ketiga maksud jahiliah ni apa? Maksud jahiliah yang ketiga adalah marah, dendam dan juga permusuhan. Dan yang dekat dalam Al-Quran cerita berkaitan jahiliah yang sebenar yang nak dimaksudkan oleh Al-Quran ni berkaitan dengan marah ataupun dendamnya musuh Islam ataupun orang-orang Islam kepada Islam lah. Huzaifah, sahabat Nabi Muhammad SAW, pernah bertanya kepada Nabi. Huzaifah ni tanya apa kat Nabi? Huzaifah tanya, wahai Rasulullah, sebelum ni kami duduk dalam jahiliah ataupun dalam keadaan yang keji, dalam keadaan yang buruk lah. Dan adakah kami akan kembali kepada jahiliah selepas kami Islam? Rasulullah kata apa? Rasulullah jawab, wahai Huzaifah, ya, kita ataupun umat Islam ni akan kembali kepada jahiliah balik. Dan perkara ni akan silih bergantilah. Orang jahil akan berpusing perkara tersebut. Dan kalau kita nak faham kata jahiliah ni, Ana share sikit lah. Jahiliah ni ada, kan tadi Ana sebut ada dalam 4 tempat kalau dalam Al-Quran. Antaranya surah Al-Ma'idah. Dan kalau dalam surah Al-Ma'idah ni boleh sama-sama buka lah surah Al-Ma'idah kan. Kalau ada Quran tu boleh buka surah Al-Ma'idah ayat ke 154. Okay, ayat yang ke 154 Allah berfirman, kita ambil ayat tengah tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Okay, kalau dalam surah Al-Imran ayat ke 154, ini berkaitan dengan perang Uhud. Okay. Perang Uhud ni ada satu ketika, kalau kita belajar sebelum ni kan, perang Uhud ni umat Islam ni
dalam keadaan menang kalah, lepas menang balik lah. Ada satu ketika umat Islam ni dalam keadaan yang getir ataupun dalam keadaan macam takut. Sebab kebanyakan umat Islam pada ketika itu mereka anggap mereka dah menang dan ramai yang turun ataupun tak ikut arahan Rasulullah dan turun, tiba-tiba diserang balik oleh musuh kan. Itu Khalid al-Walid yang belum masuk Islam serang balik. Dan ada rasa takut dengan mental dalam diri orang Islam itu sendiri. Tapi Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 154 ni apa? Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatun minkum. Dalam satu kelompok umat Islam ni, Allah campakkan rasa mengantuk pada mereka. Sampai kan ada beberapa orang sahabat ni masa tengah berperang, ngantuk yang sangat-sangat mengantuk sampai pedang pun nak jatuh kan. Sebab apa Allah campakkan rasa mengantuk ni? Sebab Allah nak hilangkan rasa ketakutan dalam diri umat Islam tersebut kan. Jadi Allah campakkan rasa mengantuk dalam beberapa orang ataupun dalam beberapa kumpulan umat Islam. Adapun taifah yang seterusnya, Allah tak campakkan rasa mengantuk pada mereka. Tapi mereka ni bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersangka buruk kepada Allah. Mereka sangka macam, sepatutnya kita masuk Islam ni patutnya menang. Kenapa keadaan kita dalam keadaan macam kita nak kalah? Jadi mereka ni siapa? Orang-orang munafik yang mana bila nak berturun berjihad, mereka tak ikhlas. Ada tujuan utama yang mereka nak. Jadi sebab tu akidah mereka masih tak kuat. Maksudnya mereka anggap macam Allah ni, maksudnya Allah telah menganiaya mereka. Nak bagi kekalahan kepada umat Islam. Sedangkan Rasulullah janji kalau kita masuk Islam ni kita akan menang mana-mana perlawanan. Itu salah. Itu salah dari sudut akidah mereka. Dan kalau kita boleh tengok juga sejarah ataupun sirah berkaitan dengan Azazil. Bagaimana Azazil ni adalah satu makhluk yang memang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat taat kepada Allah. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala ni mencipta Nabi Adam AS dan Allah minta untuk Azazil ni sembah Nabi Adam, bukan sembah, sujud kepada Nabi Adam kan. Azazil tak nak kan. Allah tanya, ma mana'aka alla tasjudu iz amartu kan. Apa halangan, apa sebab kau tak nak sujud kepada Nabi Adam, sedangkan itu perintah daripada aku kan, daripada Allah sendiri kan. Jadi Azazil jawab apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ni ciptakan daripada api, dia hanya daripada tanah kan. Maksudnya aku ni lagi mulia. Dia rasa macam ada rasa takabur dalam diri ataupun dalam dalam hati iblis sendiri kan, Azazil itu sendiri. Itu salah satu sifat yang diceritakan berkaitan dengan jahil. Ini jahil juga, jahil berkaitan dengan akidah kan. Tak faham kenapa kenapa kita ni duduk dalam Islam ataupun dalam perjuangan Islam. Itu pentinglah. Itu salah satu ayat daripada surah Al-Imran 194 berkaitan dengan akidah. Ada juga daripada surah lain, nanti boleh sama-sama tengoklah. Cuma tak pentanglah kat sini. Ada juga dari surah Al-Ma'idah, kita boleh tengok juga dalam ayat ke-43 tak silap Ana sampai ayat ke-50. Itu berkaitan dengan jahilah dari sudut undang-undang. Macam mana orang ahli kitab ni diturunkan kitab Taurat kepada mereka, tapi mereka tutup berkaitan dengan ayat undang-undang, sedangkan ayat tu ada. Bila ditanya, mereka kata tak ada. Tapi bila Nabi tanya kepada sahabat ataupun Abdullah bin Salam yang telah memeluk Islam daripada Yahudi kan, dia kata, wahai Rasulullah, ayat berkaitan dengan undang-undang ni ada je dalam kitab kami. Tapi orang-orang ahli kitab ni apa? Dia tutup dan ambil sebahagian saja. Dan ada juga dalam ayat surah Al-Ahzab ayat ke-33 berkaitan dengan jahilah sosial ataupun kemasyarakatan, dan surah Al-Fat ayat ke-26 berkaitan dengan jahiliah dari sudut intimak lah ataupun penggabungan diri kita. Itulah cuma nak syarahkan satu je lah untuk berkaitan dengan jahiliah ataupun ni kita panggil sebagai virus jahiliah lah. Okay. Kita sikit kan, tiba panjang pula. Okay, jadi kita akan masuklah ke dalam satu tajuk. Boleh buka muka surat 270. Kalau sama muka surat kan. Fathu Mekah, itu pembukaan kota suci Mekah. Okay. Fathu Mekah, kita tengok peringkat pertama. Wa kana dhalika fi syahr Ramadan sanah 8 min hijrah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Fathu Mekah ni berlaku bila? Berlaku pada tahun ke-8 Hijrah, bulan Ramadan, yang mana Nabi ni berhijrah daripada Madinah ke Mekah lah. Okay, wa sababuha anna unasan min Bani
kallamu asyrafu Quraisy fi an ya'inuhum ala Khuza'ah birrijal wassalah. Okey. Antara satu titik poin ataupun sebab ataupun punca berlakunya pembukaan kota Mekah ni, kita kena faham keadaan. Okey. Tadi dah cerita ada perjanjian Hudaibiyah. Bani Bakar dia duduk bawah naungan orang kafir Quraisy. Adapun Bani Khuza'ah duduk bawah naungan orang-orang Islam. Okey, dalam perjanjian Hudaibiyah tertulis kena berlaku gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi tak boleh buat peperangan lah ataupun serang mana-mana pihak. Kalau buat maka terbatal perjanjian tersebut. Okey, jadi pihak seterusnya bolehlah menyerang pihak satu lagi. Dan begitu juga orang yang ada di bawah naungan setiap pihak tersebut. Okey. Jadi Bani Bakar ni sebenarnya dah lama berdendam ataupun iri hati ataupun ada sifat permusuhan lah dengan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni sebenarnya satu bani yang mana dah lama buat perjanjian ataupun perjanjian lah bersama dengan keluarga Nabi Muhammad SAW sendiri dekat Mekah. Maksudnya ada hubungan yang rapat. Jadi mereka teruskan hubungan ni antara Nabi dan juga Bani Khuza'ah. Okey. فأجابوهم إلى ذلك وخرج حشد من قريش متنكرين منتقبين فيهم صفوان ابن أمية وهويتب ابن عبد العزى ومقرس ابن حفص. Okay. Jadi Bani Bakar ni minta kepada Ashraf, kepada pemimpin-pemimpin Quraisy untuk membantu Bani Bakar ni menyerang Bani Khuza'ah ni. Dalam kitab fiqh sirah ni tak diceritakan, cuma ada dalam kitab sirah lain cerita salah satu sebab juga Bani Bakar ni nak menyerang Khuza'ah sebab ada seorang ahli lah daripada Bani Khuza'ah ni telah menyerang orang Bani Bakar. Maksudnya sebab ada seorang Bani Bakar ni telah mencela Rasulullah. Jadi dia rasa macam marah dan dia tumbuk orang tersebut. Okay. Jadi orang-orang Quraisy ni antaranya Safwan, Huwaitib dan juga Makras ni berjumpa faltaqu ma'a Bani Bakar fi makanu ismuhu Al-Watir. Berjumpa dengan Bani Bakar dekat tempat apa? Al-Watir. Okey, untuk menyerang Khuza'ah. Wa baitu Khuza'ah lailan wa hum mutma'innuna amanu faqataluhum minhum 20 rajulan. Okey, jadi mereka ni menyerang waktu bila? Waktu malam. Waktu malam di mana semua orang dah tidur lah. Maksudnya waktu yang tengah malam sangat. Okay. Jadi mereka anggap maksudnya serangan mereka tengah malam ni orang tak akan tahulah mereka buat serangan. Okay. Jadi kalau dalam ni dikata faqataluhum minhum 20 rajulan. Sampai 20 orang terbunuh dalam peristiwa ni. Maksudnya Bani Khuza'ah ni terbunuh kan. Jadi bila berlaku macam ni, maksudnya ada orang, maksudnya berlaku perang. Sedangkan dalam perjanjian kena buat gencatan senjata. Jadi ada satu rombongan daripada Bani Khuza'ah, rombongan daripada siapa? Amru ibnu Salam. Bersama dengan 40 arba'ina raqiban, 40 orang yang menunggang kuda lah kot. Daripada Bani Khuza'ah ni. Pergi mana? Pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW nak mengadu perkara ni. Sebab Bani Bakar ni dah buat serangan kepada mereka. Dan sebenarnya serangan ni dekat dengan Bani Khuza'ah ni sebenarnya duduk dekat dah dengan Mekah. Jadi sebenarnya tak boleh berlaku serangan kan. Jadi bila mana mereka ni berjumpa dengan Rasulullah kata apa? Okay, kita tengok. Kisah 281. La nusiratu illam ansur Bani Ka'ab mimma ansar minhu nafsi. Okay. Rasulullah kata apa? Aku tak akan menentang ataupun tak akan menang kecuali aku ni akan membantu Bani Ka'ab. Bani Ka'ab ni antara dalam Bani Khuza'ah jugalah. Jadi Rasulullah memberi jaminan kepada Bani Khuza'ah untuk membantu mereka. Okey, wa nadamat Quraisy ala ma badara minha fa arsalat Aba Sufyan ibnu Harb ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyujaddidu al-hudna wa yumadidha. Okay, jadinya bila mana dah jadi macam ni, Bani Khuza'ah ni telah mengadu kepada Rasulullah. Ada berlaku serangan daripada Bani Bakar dan juga orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy ni rasa tak senang duduk lah. Maksudnya mereka telah melanggar perjanjian. Jadi mereka bincang dan buat satu mesyuarat tergempar. Dan menghantar siapa? Abi Sufyan ibnu Al-Harb. Yang mana Abi Sufyan ni sebenarnya ayah mertua Rasulullah SAW. Anaknya Hindun telah berkahwinlah dengan Rasulullah SAW.
Okey. Jadi Abi Sufyan ni dihantar oleh orang kafir Quraisy untuk apa? Untuk memperbaharui al-Hudnah ni senjata tersebut iaitu bai'ah tersebut, perjanjian tersebut dan memanjangkan tempoh masa. Okey, jadi waqadama Abu Sufyan ala Rasulullah. Jadi Abu Sufyan ni telah pergilah berjumpa dengan Rasulullah dan maksudnya nak buat satu perbincangan lah dengan Rasulullah untuk memanjangkan perkara tersebut. Cuma ni bila Abi Sufyan ni sampai kepada dekat Rasulullah, maksudnya minta maaf dan nak memperpanjangkan dan serta memperbaharui bai'ah tersebut, Rasulullah diam sahaja, maksudnya tak kata apa-apa. Jadi dianggap Rasulullah tak nak memperbaharui perjanjian tersebut. Jadi Abi Sufyan ni dia cuba lagi jumpa dengan sahabat lain. Antaranya siapa? Fazaba ila Abi Bakr fakallamahu ay yukallimu lahu Rasulullah faqala ma ana bifa'il. Jadi Abi Sufyan ni jumpa siapa pula? Jumpalah Abu Bakar radhiyallahu an dan bercakap dengan Abu Bakar untuk tolong cakap dekat Rasulullah. Okey. Tapi Abu Bakar kata apa? Aku tak boleh buat apa-apa. Maksudnya aku tak mampu untuk buat apa-apa sebab itu adalah arahan daripada Rasulullah kan. Okey. Summa ata Umar ibnu al-Khattab fakallamuhu faqala ana ashfa' lakum ila Rasulullah. Okey. Kemudian bila tak dapat maksudnya dengan Abu Bakar pun tak berjaya, jadi Abi Sufyan ni pergi kepada siapa? Pergi kepada sahabat lain iaitu Sayyidina Umar ibnu al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar fakallamuhu faqala, Sayyidina Umar kata apa? Ana ashfa' lakum ila Rasulullah. Adakah aku boleh bagi syafaat kepada kamu? Maksudnya bila Rasulullah dah buat macam tu, takkan aku boleh bagi syafaat kepada kamu kan? Maksudnya Sayyidina Umar ni lagi marah lah dekat Abi Sufyan kan. Maksudnya aku tak boleh buat apa-apa. Sayyidina Umar ni kata, kalaulah boleh berperang, maksudnya akan pancung lah. Maksudnya akan perangi orang kafir Quraisy dan juga Abi Sufyan ni. Tapi disebabkan perkara ni, maksudnya Sayyidina Umar ni berhentilah. Maksudnya dia berkeras tak nak bantu Abi Sufyan. Jadi kalau dalam kitab ni Abi Sufyan jumpa dengan Abu Bakar dan juga Umar. Ada juga Abi Sufyan ni jumpa dengan Sayyidina Ali. Cuma Sayyidina Ali pun maksudnya tak dapat bagi jalan penyelesaian dan tak dapat bantu Abi Sufyan sendiri. Jadi wan talaqa Abu Sufyan aidan ila Makkah khaiban lam ya'ti bi syai'. Jadi Abi Sufyan ni pulanglah ke Mekah semula dalam keadaan yang gagal, khaiban lam ya'ti bi syai'in, tak dapat buat apa-apa. Okay, dalam satu riwayat kata Abi Sufyan ni lama dekat Madinah dan orang kafir Quraisy ni macam risau. Takut Abi Sufyan ni dah masuk Islam ataupun memungkiri janji lah, maksudnya telah masuk Islam kan. Jadi bila mana Abi Sufyan ni balik dalam keadaan yang gagal, orang pertama yang memarahi beliau Abi Sufyan ni adalah isterinya. Maksudnya isteri tanya, kok macam mana? Okey ke perjumpaan tu? Dan Abi Sufyan kata gagal kan. Bila gagal, isteri kata kau ni lelaki yang dhaif ataupun lelaki yang lemah lah, maksudnya tak boleh buat perkara tersebut. Dan untuk maksudnya menebus balik, maksudnya nak memberi kepercayaan kepada kafir Quraisy bahawasanya Abi Sufyan ni tak masuk Islam, tak memeluk agama Islam, dia buat korban lah. Maksudnya Abi Sufyan ni korbankan seekor unta di depan dua berhala dan darah tu disapukan kepada berhala tersebut. Maksudnya nak kata memang dia tak perlu Islam pun. Datang dekat Mekah tu memang dekat Madinah memang semata-mata untuk buat perundingan, tapi gagal perundingan tersebut. Abi Sufyan sembelih satu ekor unta di depan berhala yang dinamakan Asaf dan Nailah. Okay. Nailah. Okay. Kemudian perenggan seterusnya, watujahizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad akhfa amruhu wa qala Allahumma khuz ala absari Quraisy fala yaruni illa baghtah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tujahiz, menyiapkan tentera, maksudnya menyiapkan satu persiapan tentera untuk berangkat ke Mekah. Maksudnya untuk datanglah ke Mekah kan. Lebih kepada buat serangan mengejut.
Dan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma qus ala absari Quraisy. Ya Allah, tutupkanlah penglihatan mata mereka. Fala yauruni, tidak nampak apa yang mereka, Nabi Muhammad SAW ni rancang illa baghtah, kecuali mereka terkejut dengan kedatangan tentera Islam nanti secara tiba-tiba. Okay. Walamma ajma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masir, kataba Hatib bin Abi Balta'ah ila Quraisy yahziruhum min gharat. Keadaan Rasulullah ni sedang melakukan persiapan tanpa Rasulullah sebenarnya pada asalnya Rasulullah ni tak bagi tahu pun para sahabat. Yang Rasulullah ni buat persiapan, Rasulullah cuma minta Sayyidatina Aisyah buat persiapan untuk nak berangkat jauh. Tapi Sayyidatina Aisyah tak tahu pun Rasulullah nak pergi mana. Tak lama lepas tu baru Rasulullah bagi tahu pada sahabat kan. Dan Rasulullah rahsiakan perkara ni supaya Rasulullah merahsiakanlah perkara ni daripada pengetahuan semua, hatta kepada lebih-lebih lagi lah kepada musuh kan. Dan tapi tiba-tiba ada satu lah peristiwa yang agak penting juga dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ni, yang mana Hatib bin Abi Balta'ah ni adalah sahabat Nabi, menulis satu surat, dan surat tu tulis berkaitan, Hatib ni minta orang-orang Quraisy ni maksudnya berjaga-jaga. Tentera Islam akan datang untuk buat serangan lah. Sebenarnya Hatib ni tulis kepada ahli keluarganya lah yang ada di Mekah. Jadi bila mana Rasulullah ni dapat wahyu daripada Allah SWT berkaitan dengan perkara ni, jadi Rasulullah minta kepada Ali untuk mencari orang tersebut lah yang membawa surat Hatib. Qala Ali radhiyallahu anhu, Faba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wa Miqdad. Rasulullah ni menghantar aku dan juga Zubair serta Miqdad untuk ambil surat tersebut, rampas surat tersebut. Faqala in talaku hatta ta'tu rawdatul khakh. Okey, jadi mereka tiga orang sahabat ni bertolaklah sehingga sampai dekat satu nama tempat iaitu Rawdatul Khakh. Fa inna biha za'inah imra'a ma'aha kitab. Okay, jadi mereka berjumpa dengan seorang wanita Mekah lah yang datang ke Madinah dan nak kembali ke Mekah semula. Mana wanita ni pekerjaan dia sebagai seorang penyanyi dekat Mekah. Dia bawa kitab ataupun surat daripada Hatib ni. Dan bila mana dia berjumpa, tiga orang sahabat yang berjumpa dengan wanita tersebut, mereka kata dekat wanita tersebut, kunna laha akhriji al-kitab, keluarkan surat tersebut kan. Lepas tu wanita tersebut jawab apa? Aku tak ada bawa apa-apa surat. Macam tu. Dia kata aku tak ada pun bawa surat apa-apa. Fakulna, mereka para sahabat dia kata apa? La takhrujan al-kitab aw linalqainal thiyab. Kau nak keluarkan surat tu ataupun kita orang ni cabutlah pakaian kau, macam tu. Kemudian wanita tersebut mengeluarkanlah, maksudnya takut dengan ugutan tu, wanita tersebut mengeluarkan surat tersebut dan serahkanlah kepada sahabat Nabi yang. Jadi maksudnya surat tersebut tak sempat sampai ke Mekah, dapat dirampas oleh tiga orang sahabat Nabi tadi. Dan bila mana surat tu dah sampai, Rasulullah baca, Rasulullah terkejutlah dengan kandungan yang ada dalam surat tu. Dan Rasulullah dengan serta-merta minta sahabat panggil Hatib. Dan Rasulullah kata dekat Hatib, faqala Rasulullah, ya Hatib, ma hadha? Wahai Hatib, apa ni? Rasulullah tunjuk surat tu kan. Qala dia Hatib jawab, ya Rasulullah, la ta'jal alayya. Wahai Rasulullah kan, jangan tergapah-gapah menghukumku. Inni kuntu amran mulsaqan fi Quraisy, ay kuntu halifan lahum wa lastu minhum, wa kana man ma'aki min al-muhajirin lahum qarabat yahmuna ahlihim wa amwalihim, fa ahbabtu idh fatani dhalika min an-nasab fihim. Okay, Hatib ni sebenarnya seorang sahabat, dia seorang je dekat Madinah. Dekat Mekah tu ahli keluarganya semua ada dekat Mekah. Jadi sebenarnya Hatib ni hantar surat nak bagi kepada ahli keluarganya untuk berhati-hati. Maksudnya berhati-hatilah bila tentera Islam datang, sebab tentera Islam nak buat serangan. Sebab kecintaan ataupun rasa kasih dan sayang kepada keluarganya, dia tulis surat tersebut kan untuk dihantar kepada ahli keluarganya sebenarnya.
Tapi kalau dia buat macam tu, sebenarnya akan terbongkar lah strategi yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah marahlah dengan perkara tersebut. Cuma hati kata, aku tak akan tukar agama aku tak akan murtad pun, aku tak akan kembali, aku tak akan redha pun dengan kekufuran selepas aku Islam. Kiranya hati ini tetaplah dalam keadaan Islam. Cuma dia agak risau dengan keadaan keluarganya di Mekah. Okay. Faqala Rasulullah innahu qad sadaqakum. So kata, okey kau benar. Faqala Umar. Umar kan seorang yang tegas kan, ganas. Umar kata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memancungnya kan. Untuk memancung Hatib ni lah sebab dia buat khianat kan kepada tentera Islam. Rasulullah kata apa? Faqala innahu qad syahada badran wa ma yadrika la'indallaha ittala'a ala man syahida badran. Rasulullah kata, sesungguhnya kamu tidak tahu Allah ni pandang mulia kepada ahli Badar. Hatib ni adalah seorang ahli Badar. Dan Allah pernah sebutlah, faqala i'malu ma syi'tum qad ghafarta lakum. Kiranya Allah sebut kepada ahli Badar ni, buatlah apa saja, aku telah mengampunkan dosa-dosa kalian ataupun dosa-dosa ahli Badar ni. Cuma itu berkaitan dengan peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah kan. Dan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama ada Allah bagi sikit peringatan lah kepada orang Islam ni ataupun orang beriman ni, jangan kita ni ada maksudnya nak mengadakan satu kesepakatan atau kerjasama dengan musuh Islam terutamanya lah. Sebab memang tak akan dapat, kita akan dapat nampak perkara tersebut ataupun umat Islam akan nampak, oh mungkin ada bagus lah dapat dana ataupun dapat apa-apa daripada peringkat musuh. Sebenarnya perkara tersebut tak ada bagi apa-apa kebaikan sebenarnya kepada orang Islam. Jadi Allah memperingatkanlah untuk kita tidak menjadikan musuh ni sebagai kawan baik ataupun sebagai orang kepercayaan kita. Okay. Kemudian wastakhlafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Madinah Kalthum ibnu Husain. Jadi bila Rasulullah nak berangkat ke Mekah, macam biasalah akan ada orang yang menggantikan tempat Rasulullah sebagai pimpinan masa tu. Jadi Rasulullah letak siapa? Kalthum ibnu Husain. Dan Rasulullah dan para sahabat ni keluar pada hari Yaumul Arbi'a, hari Rabu, li asharin layalin khulu min syahri Ramadan ba'da al-'asr. Rasulullah keluar pada hari Rabu pada bulan Ramadan selepas asar. وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من العرب أسلم وغفر ومزينة وجهينة وغيرهم فالتقى كلهم في مر الزهران. Jadi Rasulullah ni sebelum berangkat, sebenarnya Rasulullah dah hantar beberapa kelompok ataupun kabilah, antaranya kabilah Aslam, Ghaffar, Mazinah dengan Juhainah. Kabilah ni Rasulullah hantar dulu ke Mari Zahran. Tempatnya dekat mana? Di antara Mekah dan juga Madinah, supaya maksudnya nanti mereka akan berjumpa kat situ lah. Jadi Rasulullah hantar awal dulu untuk meninjau tempat tersebut. Dan bilangan tentera yang ataupun bilangan orang yang akan menyertai sekali ada berapa? 10,000, iaitu 10,000 orang tentera Islam. Okay. Walam takun amba'u qad wasalat Quraisyan ba'da walakinnahum kanu yatawaqqa'una amran bisababin fashala Abi Sufyan fi ma ja'a ila al-Madinah. Okey, jadi berita maksudnya berita tentera Islam nak datang ni tak sampai pun dalam pengetahuan orang Quraisy. Cuma ni mereka ni still rasa takut, rasa gelisah dengan disebabkan kegagalan Abi Sufyan ni buat ataupun berbincang lah berjumpa dengan Rasulullah hari tu. Tapi bila mana dah nak dekat sampai, mereka tahu yang tentera Islam ni dah mula bergerak daripada Madinah ke Mara Zahran. Jadi tentera musyrikin Quraisy ni menghantar tiga orang daripada musyrikin, iaitu pertama Abi Sufyan, dihantar lagi, seterusnya Hakim ibnu Hizam dan juga Badil ibnu Waraqah liyaltamisu al-khabar an Rasulillah fa'akbalu yasiruna, untuk merisik ataupun nak tengoklah keadaan tentera Islam tu macam mana kan. Hatta danau ila Maru Zahran, sehingga mereka ni sampai kat Maru Zahran, mereka tengok apa? Mereka terkejut kan. Fa'izahum binairani azimah, mereka tengok banyak sangat, maksudnya nyalaan api lah. Sebab tentera Islam tadi tu ada 10,000 orang, jadi mereka menyalakan api pada waktu malam kan. Dan tengok macam, ya Allah banyaknya api kan. Maksudnya ramainya tentera Islam yang nak datang, maksudnya nak serang Mekah lah macam tu.
Izra'ahum unasun min haras Rasulillah fa'atau bihim Rasulullah fa'aslama Abu Sufyan. Sehingga kan pada satu masa tu Abu Sufyan ni macam dia bercakap tiga orang utusan daripada Quraisy tadi, dan bercakap banyaknya api dekat kawasan ni. Kemudian Al-Abbas ni Al-Abbas ni siapa? Pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ni tiba terdengar suara Abi Sufyan. Bila terdengar suara Abi Sufyan, Al-Abbas ni macam ni Abi Sufyan. So Al-Abbas ni panggil Abi Sufyan ke sini kan. Sebenarnya naiklah dekat atas untaku untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Abbas ni bawa Abi Sufyan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan akhirnya sebenarnya Abi Sufyan ni memulai Islam sebelum tentera Islam ni sampai ke Mekah. Okay, kisah Islam Abi Sufyan ni ada dalam perenggan yang kedua. Yang qala Ibnu Ishaq yarwi 'anil Abbas tafsilu imanu Abi Sufyan. Okay, macam mana kisah Islam Abi Sufyan ni? Bila mana Al-Abbas ni dibawa kan, Al-Abbas ni membawa Abi Sufyan kepada Rasulullah. Rasulullah kata, okey, nanti bawa Abi Sufyan kepada aku esok hari. Jadi Abi Sufyan ni dibawa oleh Al-Abbas kepada Rasulullah esoknya. Rasulullah tanya kepada Abi Sufyan, kau tahu, Rasulullah kata, waihaka ya Abi Sufyan, maksudnya celakalah engkau wahai Abi Sufyan, kau tahu tak sebenarnya tiada Tuhan melainkan Allah kan? Kenapa kau sembah lagi benda lain? Dan Abi Sufyan kata, aku percaya perkara tersebut, cuma dalam hati aku masih ada benda lain lagi. Dan sampai satu tahap Al-Abbas ni marah kepada Abi Sufyan. Dia kata, celakalah engkau Abi Sufyan, perlu Islam sekarang, kalau tidak aku akan pancung kepada kawan. Jadi lepas tu Abi Sufyan pun memulai Islam. Abi Sufyan mengucap syahadah dan juga memulai Islam selepas tu. Maksudnya sebenarnya Abi Sufyan ni dah tertarik dari Islam, cuma mungkin ada keraguan lagi lah dalam hatinya. Dan akhirnya dia memulai Islam jugalah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita tengok perenggan yang terakhir. Qala Al-Abbas faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun yuhibbuna al-fakh faj'al lahu shay'an. Qala na'am, man dakhala darul Abi Sufyan fahuwa aman wa man aghlaqa alaihi babuhu fahuwa aman wa man dakhala al-masjid fahuwa aman. Okay. Kemudian Rasulullah dalam perenggan ni cerita, Abbas ni bagi tahu kepada Rasulullah kan, Al-Abbas bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Abi Sufyan ni adalah seorang pemerintah ataupun pimpinan Quraisy kan, dan dia suka kepada kebanggaan. Dia Rasulullah kata okey, Rasulullah meletakkan syarat, maksudnya nanti bila dah sampai kat Mekah, Rasulullah kata siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, siapa yang masuk ke dalam rumahnya ataupun ke dalam rumah dan menutup pintu serta masuk ke dalam masjid, mereka aman, maksudnya tak akan diganggu lah, mereka tidak akan diganggu. Okey, maksudnya kenapa Rasulullah buat macam tu? Sebab Rasulullah ni maksudnya nak mengiktiraf lah Abi Sufyan ni sebenarnya nak masuk Islam. Islam ni tidak mengabaikan pun orang yang masuk Islam selepas tu, dan nak mengiktiraf Abi Sufyan tu sendiri sebenarnya dengan disebabkan keislamannya. Okey, falamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masir muqabbalan ila Makkah qala lil Abbas ihbis Aba Sufyan bimudayyiq al-wadi hatta tamarrud bihi junudullah fayaraha. Okay. Kemudian bila dah nak sampai ke kota Mekah, Rasulullah kata kepada Al-Abbas kan, wahai Al-Abbas, kau bawa Abi Sufyan ni bawa Abi Sufyan ke mana? Mudayyiq al-Wadi, ke satu lembah. Mana lembah tu dekat situ ada tentera Islam, semua tentera Islam berkumpul kat sana. Tunjuk kepada Abi Sufyan kekuatan ataupun keizahan lah tentera Islam pada ketika itu kan. Dan jadi Al-Abbas ni bawa lah Abi Sufyan ni untuk melihat pasukan tentera Islam tu sendiri. Dan bila mana Al-Abbas ni tengok depan mata tentera Islam tu sendiri, maksudnya dia rasa kagum dan terkejut lah dengan keadaan tentera Islam. Rasulullah pecahkan tentera Islam ke beberapa kelompok lah. Dan bila mana Al-Abbas ni lalu dekat depan kelompok yang mana dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia tanya kepada Abbas kan, faqala subhanallah ya Abbas man haula'i, kata subhanallah wahai Abbas, siapa mereka ni kan?
Ibn Abbas kata, "Hadza Rasulullah fil Muhajirin wal Ansar." Ini adalah tentera yang dipimpin oleh Rasulullah yang terdiri daripada golongan Muhajirin dan juga Ansar. Qala ma li ahadin bihaula'i qibala wala taqah wallahu ya abal fadl laqad asbaha muluk ibnu akhika al-wadata 'aziman. Faqala ya Aba Sufyan innaha an-nubuwah. Qala fa na'am idzan. Bila mana nak nampak, maksudnya tengok kekuatan tentera Islam tu, Abu Sufyan terkejut dan dia kata, anak saudara aku ni maksudnya dah jadi seorang raja yang sangat hebat macam tu. Lepas tu Abbas kata, bukan Abu Sufyan, bukan, dia adalah seorang nubuah, maksudnya dia bagi satu kehebatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ni disebabkan kenabian Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Untuk nak mengangkatlah kedudukan Nabi Muhammad SAW sendiri. Okay. Summa qala lahu al-Abbas an-najatu ila qaumaka fa asri' Abu Sufyan hatta dakhala Makkah qabla an yusalliha Rasulullah. Okay. Abu Sufyan kata dekat Al-Abbas kata kepada Abu Sufyan, baliklah ke Mekah kan, bagi tahu kepada ahli Mekah bahawasanya kau telah masuk Islam dan siapa yang masuk ke dalam rumah engkau dan juga rumah dia sendiri serta masjid akan dapat keamanan. Macam tu. Okey, kemudian perenggan kedua akhir. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Sa'ad ibn Ubadah qala li Abi Sufyan 'indama ra'ahu fi mudayyiq al-wadi, al-yawm yawm malhamah, al-yawm tustahillu al-Ka'bah. Ubadah ni kata ke Abi Sufyan bila mana mereka tentera Islam ada kat situ kan. Dia kata hari ini adalah hari peperangan. Di mana hari ini kita ataupun orang Islam akan menawan Kaabah. Tapi Rasulullah masa tak suka perkataan tu. Rasulullah kata bukan. Waqala bal al-yawm yawm rahmah. Tapi hari ini adalah hari kerahmatan. Al-yawm yawm yu'azzimukumullahu Ka'bah. Hari ini adalah hari Allah nak memuliakan ataupun memuliakanlah Kaabah itu sendiri. Wa amara qadatu juyushuhu alla yuqatilu illa man qatalahum. Rasulullah memberi peringatan kepada tentera Islam ni, jangan bunuh siapa-siapa bila masuk Mekah ni. Jangan kita nak serang siapa-siapa kecuali mereka ni buat serangan kepada kita dulu. Cumanya bila mereka masuk dalam kota Mekah ni ada berlaku sedikit peperangan, maksudnya sedikit tidak balas atau serangan lah daripada kafir Quraisy. Sebab tu ada juga yang syahid lah di sebelah, di tempat masuk Khalid al-Walid. Kat sini dia sebut illa sitah rijal wa arba'un niswah. Ada 6 orang yang terbunuh dan juga 6 orang lelaki dan 4 orang wanita. Amara biqatalihim haitsu ma wajadu. Okey. Yang ni yang 6 orang lelaki dan 4 orang wanita ni, ini Rasulullah suruh cari mereka dan bunuh mereka disebabkan ada beberapa jenayah ataupun perkara yang mereka buat yang menyebabkan mereka ni perlu dibunuh. Jadi Rasulullah kata kepada sahabat, kalau jumpa orang-orang ni ataupun 6 orang ni, 6 lelaki dan 4 perempuan ni, maka bunuhlah mereka. Siapa? Wahum Ikrimah bin Abi Jahal, Habbar ibnu Aswad, Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarah. Abdullah ni sebenarnya dia masih Islam, seorang sahabat lah yang dia masih Islam, dia penulis wahyu Rasulullah sebenarnya, tapi tiba-tiba dia menyeleweng, maksudnya tulis berlainan dengan apa yang diwahyukan. Jadi lepas tu bila Rasulullah dapat tahu, Rasulullah maksudnya marahlah kepada Abdullah ni dan kemudian Abdullah ni murtad. Rasulullah kata cari dia untuk bunuh dia lah. Kemudian siapa lagi? Wa Miqyas ibnu Sababah al-Lisi, wal Hawaris ibnu Nuqay, wa Abdullah ibnu Halal, wa Hindun bintu Atbah, wa Sarah maulatu Amru ibnu Hisham. Ni nama dia Faratana, tak pastilah sebetul macam mana. Wa Qadina, ni 2 orang wanita. 2 orang wanita, wa kanata jariyatan. 2 orang wanita ni kenapa dia buat? Dia menyanyi ataupun dia menyampaikan syair lah. Kalau zaman jahiliah dulu kan selalu ada syair kan. Dia buat syair apa? Untuk hijab Rasulullah ataupun mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah minta sahabat cari mereka ni dan bunuh mereka. Okey. Kemudian wa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah min a'laha. Okey. Kalau kita tengok dekat dalam perenggan yang last kali ni disebutkan Rasulullah ni pecahkan tentera Islam kepada 4 penjuru. Ada sebelah timur, barat, kiranya kiri, kanan, depan, belakang. Maksudnya tentera Islam ni masuk Mekah bukan dalam satu laluan, tapi ada pelbagai tempat maksudnya tentera Islam ni masuk.
Dan Rasulullah ni yang masuk melalui pintu Kaabah lah, yang depan pintu Kaabah Rasulullah masuk. Jadi ada berlaku sedikit peperangan di tempat masuknya Khalid Al-Walid. Sebab ada beberapa tentera musyrikin Quraisy ni menentang dulu orang Islam. Bila dia menentang orang Islam, jadi Khalid Al-Walid ni terpaksa maksudnya membela diri dan berlakulah sedikit peperangan di tempat Khalid Al-Walid tersebut. Antara mereka adalah Ikrimah ibnu Abi Jahal wa Safwan ibnu Umayyah. Faqatalahum Khalid faqatala minhum 24 min Quraisy. Berapa orang? 24 orang terbunuh daripada orang Quraisy. Wa 4 nafar min Huzail. Wa ra'a Rasulullah SAW barakatus suyuf min ba'id. Rasulullah nampak, maksudnya dekat tempat Khalid ni tiba-tiba nampak sinaran pedang terangkat kan. Maksudnya tengah nak berlaku perang. Rasulullah kata, jangan perang. Rasulullah kata macam tu. Tapi Khalid kata, innahu Khalid qutilu faqatil. Khalid buat macam tu sebab ada orang yang melawan, jadi terpaksalah Khalid ni berlawan. Jadi Rasulullah kata apa? Qadallahu khair. Kiranya Rasulullah membenarkanlah perkara tersebut. Okey. Seterusnya muka surat 284 kan. Kemudian kita akan perhatikan bawah. Wa ruwiya al-Bukhari an Muawiyah ibn Qurrah qala sami'tu Abdullah bin ibn Maghfal yaqulu ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm فتح المكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. Okey, ini kita tengok macam mana cara Rasulullah masuk ke dalam kota suci Mekah ni sendiri. Rasulullah ni bila nak masuk ke dalam kota suci Mekah, Rasulullah dah nak sampai kota suci Mekah, Rasulullah tunduk dengan penuh tawaduk nak masuk ke dalam kota Mekah tersebut kan. Rasulullah menunggang unta lah. Dan masa nak masuk tu Rasulullah baca apa? Surah Al-Fat, pembukaan kan. Dan dengan taranum lah, maksudnya dengan bacaan yang baik. Dan orang ramai pada ketika itu dengarlah apa yang Rasulullah baca. Dan Rasulullah masuk dengan penuh tawaduk bersama tentera Islam yang lain masuk kota Mekah tersebut. Okey. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam Makkah mutajjihan ila al-bait. Bila masuk kota Mekah, Rasulullah terus ke Kaabah atau Al-Bait. Wa haulahu 360 sanaman. Okey. Kat situ dekat keliling Kaabah tu ada 360 berhala. Sangat banyak kan berhala pada ketika itu. Jadi faja'ala yat'inuha al-wahidah talul ukhra ba'ud fi yadihi wa huwa yaqulu ja'a al-haq wa zahaqa al-batil ja'a al-haq wa ma yabdi'u al-batil wa ma yu'id. Okey. Jadi bila dah masuk ke kota Mekah ada 360 berhala. Rasulullah ni ambil panah dan tikam lah, maksudnya tikam semua berhala-berhala tersebut untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Sambil baca telah datanglah kebenaran dan telah hancurlah kebatilan. وكان في جوف البيت أيضا آلهة فأبى أن يدخل وفيه الآلهة وأمر بها وأخرجت سور لإبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. Kemudian Rasulullah ni pergi ke mana? Ke pintu Kaabah yang Rasulullah nak masuk. Dan bila Rasulullah masuk kat dalam tu pun ada juga patung. Jadi Rasulullah memusnahkanlah patung tersebut. Dan bila mana masuk dekat dalam Kaabah, Rasulullah nampak ada lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang mana dalam lukisan tu Nabi Ibrahim dan Ismail ni pegang apa? Azlam. Azlam ni apa? Dia macam batang anak panah lah untuk mengundi nasi macam tu lah. Dan Rasulullah berkata bersabda pada ketika itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahumullahu laqad alamu mastaqsama biha qad. Okey. Ya Allah, binasakanlah perkara ini. Sesungguhnya dua orang Nabi, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni tak buat perkara tersebut kan. Summa dakhala al-bait fakabbaru fi nawahi al-bait. Okey. Jadi Rasulullah ni pergi kepada setiap bucu Kaabah untuk mengucapkan takbir. Fakabbar fi nawahi al-bait wa kharaja wa lam yusalli fihi. Okey. وكان قد أمر صلى الله عليه وسلم عثمان ibn Talhah وهو من حجبة البيت. Kemudian Rasulullah ni meminta Uthman ibn Talhah. Uthman ibn Talhah ni siapa? Hijbah al-Bait.
dia adalah penjaga pintu Kaabah. Ayatihi bil miftah. Supaya datang untuk membuka Kaabah tersebut kan. Faja'ahu bihi fafataha al-bait. Kemudian Uthman ibn Talha ni datang dan buka pintu Kaabah tersebut. ثم دخل النبي البيت ثم خرج فدعا عثمان ابن طلحة فدفع إليه المفتاح. Bila dah selesai, maksudnya Rasul tadi yang dekat atas tadi cerita macam mana Rasulullah ni dah hapuskan berhala-berhala yang ada dekat dalam Kaabah dan gambar-gambar Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim tadi. Jadi dah selesai tu, Uthman ni tutup balik pintu Kaabah tersebut dan menyerahkan kunci kepada Rasulullah SAW. Qala lahu, jadi Rasulullah kata kepadanya, khuzuha khalidah muqalladah inni lam adfa'uha ilaikum ay hijabatul bait walakinna Allah daf'uha ilaikum wa la yanzi'uha minkum illa zalimun. Dia Rasulullah kata, ambillah kunci ni, maksudnya peganglah kunci ni buat selama-lamanya. Kepada Uthman ibn Talha ni. Jadi Rasulullah bagi amanat kepada Uthman ibn Talha dan generasi selepas-lepasnya untuk menjaga ataupun memegang kunci pintu Kaabah tersebut. Ada dalam buku sirah lain, Sayyidina Ali ni minta kepada Rasulullah untuk jadi maksudnya orang-orang ahli keluarga Sayyidina Ali ni untuk menjaga Kaabah, untuk memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji. Cuma Rasulullah kata tapi kunci Kaabah ni Rasulullah tetap bagi kepada Sayyidina Uthman ibn Talha dan juga ahli kerabatnya untuk memegang. Dan Rasulullah kata, ini bukanlah daripada aku, tapi ini amanat yang maksudnya Allah bagi kepada engkau dan juga ahli kerabat engkau untuk menjaga Kaabah tersebut. Dan benda ni tak akan maksudnya tak boleh berlaku berkhianatan kecuali orang-orang zalim telah mengambil kunci tersebut. Dan dalam surah An-Nisa ayat ke-58 Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Allah maksudnya apa? Sungguhnya Allah ni telah memberi amanatlah kepada orang yang ahlinya. Okay. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan fasa'ada fawqa zahra al-Ka'bah fa azanu lis-salah. Jadi Rasulullah ni meminta Bilal untuk naik fasa'ada fawqa zahra al-Ka'bah, naik ke atas Kaabah untuk azan dan mendirikan solat. Wa akbara an-nas kulluhum yadkhuluna fi dinillah afwaja. Kemudian telah berpusu-pusu ataupun ramailah manusia pada ketika itu memeluk Islam afwaja secara beramai-ramai. Qala Ibnu Ishaq amsaka an-nabi bi'adadatil bab al-Ka'bah wa qad ijtama'a an-nas min hawlihi ma ya'lamuna madha yaf'al bihim fa khataba fihim qailan. Kemudian Nabi ni duduk kat depan Kaabah kan. Bila mana duduk kat depan Kaabah dan buka pintu Mekah tu, tiba Nabi nampak banyak sangat manusia, ramai sangat manusia, mana mereka ni dah duduk dekat depan ataupun berhimpun tunggu dah untuk menerima balasan lah, yang mungkin mereka rasa yang Rasulullah ni akan membunuh mereka lah macam tu. Jadi Nabi berkhutbah kepada mereka sampai Nabi kata apa? Fakhataba fihim qailan la ilaha illallah wahdah la syarika lah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazzama al-ahzaba wahdah. Alla kullu ma'thiratu aw dam aw mal yadda'i fahuwa tahta qadami hataini. Okay. Rasulullah kata apa? Ketahuilah sesungguhnya kullu ma'thirah, semua peninggalan darah serta harta semuanya berada di bawah tapak kakiku, maksudnya di dalam kekuasaanku. Sebab time tu Islam telah menguasai Mekah tu lah. Illa sadanatul bait wa saqayatul hajj. Kecuali orang yang menjaga pintu Kaabah dan juga memberi minum kepada orang haji. Ya ma'asyaral Quraisy, innallaha qad azhaba 'ankum nakhwah al-jahiliyah wa tu'azzimuha bil aba. Wahai ahli Quraisy sekalian, Allah kata, sesungguhnya Allah ni telah menghapuskan keangkuhan jahiliah yang ada pada diri kamu serta kesombongan yang ada pada nenek moyang kamu. An-nas min Adam. Allah kata manusia ni, kita semua ni adalah daripada Adam, Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam ni daripada apa? Daripada turab, daripada tanah. Wa tala qawluhu ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sebenarnya manusia ni diciptakanlah untuk sama-sama saling kenal antara satu sama lain, dan tak ada beza antara manusia ni kecuali
ketakwaan. Summa qala ya ma'syaral Quraisy ma taruni anni fa'il bikum. Dia Rasulullah tanya kepada orang Quraisy, kalian rasa apa yang aku akan buat kepada kalian? Jadi mereka kata, khairan akhu karim wa ibnu akhu karim. Kamu adalah orang baik dan kami, maksudnya mereka kata kamu adalah orang baik dan perkara kebaikanlah yang akan datang kepada kamu, macam tu. Ya Rasulullah kata kepada mereka semua ni, orang kafir Quraisy ni, faqala izhabu fa antum tallaqa. Jadi Rasulullah kata apa? Pergilah, aku bebaskan kalian, macam tu. Nak kata kehebatan ataupun kehebatan lah ajaran Islam ni, Rasulullah tidak membunuh pun mereka. Rasulullah kata pergilah, aku tak akan bunuh pun kalian, aku bebaskan kalian, macam tu. Dan Rasulullah tidak memaksa pun mereka ni untuk masuk ke agama Islam. Okay. وروي الشيخان عن أبي شريح العدوي أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما خاطب به الناس يوم الفتح إن مكة حرمه الله ولم يحرمها الناس لا يحل لأمر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفسك بها دما ولا يعضل بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن له فيه ساعة من نهار. Ada satu riwayat dalam hari yang kedua daripada pembukaan kota Mekah ni, Rasulullah ni bagi khutbah lagi. Rasulullah kata Mekah ni adalah negara yang diharamkan. Maksudnya tak boleh berlaku peperangan ataupun pertumpahan darah, macam tu. Tak boleh berlakunya pertumpahan darah, tak boleh ditebangnya pokok-pokok dekat Mekah ni. Tapi fa inna ahadun tarkhas liqital. Tapi akan ada kemudahan yang diberikan kepada seseorang, iaitu Rasulullah sendiri. Rasulullah sahaja yang boleh, maksudnya bagi arahan untuk membunuh atau untuk melakukan perang dekat Mekah. Faqulu, dan benda ni berlaku faqulu wa inna ma adana lahu fiha sa'ah. Tapi berlaku pada ketika itu je lah. Sehari memang dia jadi kepada hukum asal tak boleh berperang dekat dalam kota suci Mekah. So waliyuballighu asy-syahid al-ghaib. Sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak hadir pada hari ini. Okey, kemudian perenggan seterusnya muka surat 285, perenggan yang kedua. Okey, ini berkaitan dengan bai'ah. Janji setia yang dibuat Rasulullah SAW dengan orang yang bakal masuk Islam. Summa inna nas ijtama'u bi Makkah limubai'ah Rasulillah. Okay, ramai manusia ataupun orang-orang yang nak masuk Islam ni datang kepada Rasulullah untuk berbai'ah. Ala sam'u wa ta'a, untuk mendengar dan juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Falamma faragha min bai'atu rijal bai'un nisa. Okay, jadi Rasulullah ni akan selesaikan bai'ah ataupun mengikat janji dengan golongan lelaki, kemudian golongan wanita. Okay. Wa ijtama'a ilaihi nisa' min nisa'i Quraisy, dan berkumpullah orang wanita-wanita Quraisy ni, dan antara mereka adalah Hindun bintun Atbah. Okay, Hindun ni Rasulullah tak jadi bunuh lah, tak jadi, maksudnya kan Rasulullah minta untuk dibunuh kan. Antara empatnya ada Hindun juga, tapi Hindun ni maksudnya minta pengampunan kepada Rasulullah dan masuk Islam. Dia mengampunkan, maksudnya, dan bagi dia masuk Islam lah. Cuma masa nak angkat janji, nak berbai'ah, Hindu ni macam tutup mukanya, tak nak bagi Rasulullah ataupun sahabat ni cam dia sebab malu dengan perbuatan Hindu sebelum ni. Hindu ni buat apa? Dia pernah mencincang Sayyidina Hamzah masa perang Uhud. Lamma kana min sani'iha bi Hamzah. Okay. Jadi Rasulullah ni berbai'ah lah kepada golongan lelaki, kemudian golongan wanita. Okey, perenggan bawah tu qala wala ta'sini fi ma'ruf. Okey, dekat dalam perenggan atas ni ada bai'ah lah yang Rasulullah buat, sama je bai'ahnya macam Rasulullah buat dengan orang-orang Muslim masa bai'ah Ridwan. Maksudnya tak boleh membunuh, tak boleh mencuri, tak boleh berzina dan macam-macam lagi lah. Cuma dalam bai'ah ni nanti Hindun dia akan selalu bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kita ambil harta? Contoh Hindu tanya, Rasulullah kata masa bai'ah tu tak boleh mencuri harta orang lain.
Dan Hindu tanya, bolehkah aku ambil harta Abi Sufyan? Abi Sufyan tu macam tak ingatlah, tapi harta suaminya sebab suaminya telah berlaku zalim. Rasulullah kata, ambillah harta tersebut macam itulah. Okay, dan selesai bai'ah tu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusafihu an nisa wa la yamussu imra'ah wa la tamassahu illa imra'atu ahallaha Allahu lahu. Jadi Rasulullah ni tidak maksud tak pegang tangan orang wanita lah, bai'ah melalui mulut je. Kalau dengan golongan lelaki, Rasulullah akan pegang tangan lelaki. Kalau dengan wanita, Rasulullah hanya bai'ah dengan mulut. Tidak pegang wanita kecuali yang memang dah mahram je lah. Okay. Sama juga waruwi al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi yubayyi'u an-nisa bil kalam. Sungguhnya Nabi ni berbai'ah dengan golongan wanita kepada golongan wanita ni dengan kalam sahaja, dengan bercakap bihazil ayat la yushrikna billahi syai'a. Okey. Kemudian perenggan yang bagus sekali. Wa ajartu Ummu Hani bintu Abi Talib radhiyallahu anha yaumul fath. Okey, kemudian berkaitan dengan kisah Ummu Hani pula. Ummu Hani ni pada yaumul fath dia telah memberi perlindungan kepada dua orang kafir Quraisy. Telah memberi perlindungan kepada dua orang kafir Quraisy. Kemudian tiba-tiba Sayyidina Ali ni datang dekat Ummu Hani ni nak bunuh dua orang tersebut kan. Jadi Ummu Hani ni macam dia kan bawa perlindungan aku, jadi kau tak, maksudnya Ali tak boleh kacau sebenarnya orang yang bawa perlindungan seseorang. Kemudian Ummu Hani ni berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan maksudnya bagi tahu lah Rasulullah, aku ni telah bagi perlindungan kepada dua orang ni, tapi Ali datang untuk membunuh. So Rasulullah kata apa? Qad ajarna man ajarta ya Ummu Hani. Kami akan memberi perlindungan kepada orang yang kamu lindungi wahai Ummu Hani. Jadi Sayyidina Ali ni tak jadilah untuk maksudnya membunuh orang tersebut sebab dia bawa perlindungan Ummu Hani. Dan katanya perlindungan walaupun daripada seorang wanita juga diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, perenggan yang bawah ni ni sama je macam yang sebelum ni, cerita macam mana antara orang yang Rasulullah minta cari disebabkan jenayah-jenayah mereka, tapi adalah beberapa orang yang Rasulullah bagi keampunan kepada mereka, antaranya Hindun, Ibnu Atbah, Aslam, Karim, Habbar, semua ada yang Rasulullah bagi syafaat, maksudnya Rasulullah tak jadilah untuk membunuh mereka. Maksudnya tak jadi untuk meminta sahabat membunuh mereka. Okay, dan perenggan akhir tu sebelum ibarat insight wa aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari an Ibnu Abbas 19 yawman yukassiru fiha as-salah. Okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ibnu Abbas selama 19 hari 19 telah mengqasarkan solatnya, yusalli rak'atain, solat 2 rakaat lah untuk solat yang ada 4. Solat Zuhur, Asar dan juga Isya. Jadi selama 19 hari Nabi SAW mengqasarkan solat. Okey, dah habislah berkaitan dengan Fathu Mekah. Itu pembukaan Kota Mekah, peristiwa Kota Mekah. Yang kita ambil beberapa je lah ibar dengan Izzat. Boleh buka muka surat 288. Okay, kita ambil sikit lah untuk ibarat dengan Izzat ni. Yang selebihnya nanti boleh sama-sama baca dekat rumah. Okay, awalan ma yata'allaku bil hudnah wa naqdiha. Okay, pertama berkaitan dengan gencatan senjata dan juga orang yang melanggar gencatan senjata. Okay, sebagaimana yang kita tahu tadi orang musyrik Mekah ni telah melanggar perjanjian Hudaybiyah kan. Telah langgar syarat perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian yang dibuat tu dah terbatal. Dan orang Islam ni boleh serang orang musyrik Mekah. Okey. Ya duluna sebab Fathu Mekah ala anna ahlul ahdu wal hadna muslimin idza harabu minhum fi zimma muslimi wa jawarihim saru harban lahum bidzalika wa lam yubqa bainahum wa bainal muslimin min ahwa wa hadha ittifaq ulama. Kini macam Ana cakap tadi lah, maksudnya dah terputuslah perjanjian tersebut dan bolehlah berlaku serangan.
Yang kedua, tadulluna at-tariqah allati qasada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ala annahu yajuz li imam al-muslimin wa ra'isihim an yufaji'u al-adu bil igharah wal hafla li khiyanati al-ahd wa nabadhihi lahu wa la yajib alaihi an yu'allimuhu bidzalik. Okey, yang kedua ni berkaitan dengan serangan. Kat sini diharuskan kepada imam ataupun kepada ketua atau pimpinan untuk merahsiakan ataupun tak bagi tahu musuh yang orang Islam ni nak buat serangan. Sebab apa? Sebab berlaku khianat. Khianat sebab langgar perjanjian. Adapun kalau biasa peperangan sebelum ni, kalau macam perang lain, kalau nak berperang memang kita kena bagi tahu musuh. Maksudnya kedua-dua pihak kena bersedia. Tapi disebabkan berlakunya pengkhianatan, jadi tidak diharuskan untuk bagi tahu musuh. Sebab tu Rasulullah SAW ni merahsiakan persiapan tentera Islam untuk ke Mekah. Sebab tu tak sampai pun berita yang tentera Islam ni nak sampai Mekah kan. Cuma mereka terkejut bila mana tentera Islam dah nak dekat sampai. Itu undang-undang ataupun syarat lah sebenarnya dalam peperangan. Kalau bukan disebabkan khianat, kena bagi tahu musuh yang kita ni nak datang serang. Macam tu. Okay, itu sikit lah. Okay, lepas tu kita ambil okay, yang kedua berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Ada beberapa, jadi kita ambil nombor 1 dengan nombor 2 sikit je. Yang pertama, Hatib bin Abi Balta'ah ni, dia hantar dekat yang pertama ni, Hatib ni dia hantar surat kan, maksudnya utus seorang wanita untuk hantar surat kepada keluarganya dekat Mekah. Cumanya memang rahsia lah, maksudnya tak ada siapa pun tahu. Tapi tiba-tiba Rasulullah minta 3 orang sahabat tadi, siapa? Ali, Zubair dan juga Mikdad, untuk kejar wanita tersebut. Sebab tahu ada surat yang dekat wanita tersebut. Macam mana Rasulullah tahu? Kat sini dikata disebabkan innahu al-wahyu. Sungguhnya itu disebabkan wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan membenarkanlah kenabian Rasulullah SAW. Yang kedua, berkaitan dengan persoalan hal yajuz ta'zib al-muttaham, adakah diharuskan kita memberi hukuman kepada yang dituduh tu dengan satu hukuman yang luar batasan. Contoh, tadi Ali gertak kan wanita tersebut. Kalau kau tak bagi surat tersebut, aku akan maksudnya buka pakaian kau. Macam tu. Boleh kita buat macam tu? Maksudnya buka aib orang tu. Kalau dalam ni, setengah ulama kata diharuskan buat perkara tersebut. Sebab yang lebih besar adalah untuk menjaga kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Maksudnya bagi gertak kepada dekat peringkat musuh itu sendiri. Okay. Yang seterusnya nanti boleh baca sendiri. Lepas tu kita ambil yang kita ambil sikit lagi lah, kita ambil yang last, nombor 8 dengan nombor 9. Ya, sebab ni sikit je. Sebab yang lain tu macam perbincangan agak panjang sikit kan. Kita ambil nombor 8 dengan nombor 9. Okey, nombor 8 berkaitan dengan bai'ah an-nisa wa ma yata'allaqu biha min ahkam. Berkaitan dengan Rasulullah ni berbai'ah dengan wanita-wanita musyrikin Mekah dan juga hukum-hukumnya. Okay, sama je bai'ah yang Rasulullah buat dengan wanita ke lelaki ke orang Islam ke, kandungan isi bai'ah yang Rasulullah buat tu adalah sama. Pertama dia kata awalan ishtaraka al-mar'ah ma'a rajul. Sama je. Ala asas minal musawah at-tammah fi jami'ul mas'uliyat allati yanbaghi an yanhadha biha al-muslim. Jadi kandungan bai'ah Rasulullah kepada wanita ni sama, dan nak kata ni dekat sini tanggungjawab orang wanita dengan lelaki ni sebenarnya sama saja. Tak ada pun beza wanita ni separuh ke lelaki separuh ke, tak ada. Kiranya sama je lah tanggungjawab mereka, kita semua ni. Wa idzalika kana 'ala al-khalifah aw al-hakim al-muslim an ya'khudh 'alayhin al-'ahd bil amal ala iqamat al-mujtama' al-islami bi kulli wasail al-mashru'iyyah al-mumkinah. Jadi diharuskan kepada khalifah ataupun pimpinan ni kita ambil janji juga dengan golongan wanita supaya mereka ni sama-sama membangunkan mujtama' ataupun masyarakat Islam itu sendiri dengan apa-apa pun wasilah kan. Mungkin wanita ni lebih cenderung dalam pembentukan ataupun pembinaan masyarakat itu sendiri.
Maksudnya pembinaan masyarakat yang pertama tu bermula daripada rumah, iaitu daripada ibu sendiri, daripada maksudnya ibu kita sendirilah. Jadi peranan wanita sebenarnya adalah peranan yang besar, sama besar juga dengan peranan lelaki. Jadi jangan kita rasa maksudnya golongan wanita ni peranannya lain, tak, sama je. Ada dalam satu peristiwa kan, Ummu Salamah ni pernah dalam satu peristiwa perang tak silap. Ummu Salamah ni pernah dia tengah sibuk lah, tengah buat kerja rumahan. Tiba Rasulullah panggil, ya ayuhan nas. Ummu Salamah ni gopoh kapal untuk keluar dan pergi jumpa, maksudnya jumpa dengan Rasulullah kan. Dan para sahabat ni macam pelik, kenapa Ummu Salamah macam gopoh kapal nak keluar kan. Sedangkan Rasulullah, maksudnya para sahabat ingat Rasulullah ni panggil golongan lelaki. Ummu Salamah kata, aku pun tergolong dalam golongan Anas tersebut, iaitu manusia tersebut. Kata perangai wanita ni sama, cuma mungkin ada lebihnya pada lelaki dalam tempat lain, pada wanita dalam tempat lain. Cuma kita janganlah, maksudnya kita mungkin peranan kita sama, tapi kita tak bolehlah berlebihan sampai kita jadi golongan feminism. Yang mana golongan feminism ni macam mana? Mereka ni nak mengangkat hak asasi wanita tu sendiri kan. Sehingga kan maksudnya kalau kita tengok golongan feminism ni sampai dia lebih-lebih daripada lelaki. Sampai nak ada permusuhan ataupun persengketaan antara lelaki dan juga wanita. Tentu salah lah fahaman tersebut kan. Sebab itulah berlaku ada golongan lesbian, gay. Sebab apa? Sebab wanita dia dah tak nak dah dengan lelaki. Maksudnya dah nak bermusuhan dengan lelaki, jadinya wanita nak dekat wanita, lelaki dengan lelaki. Jadi perkara itu salah, sebab Allah sebenarnya ciptakan wanita dengan lelaki ni patutnya ada keharmonian. Sebab tu dia ciptakan lelaki dan wanita untuk saling melengkapi dan juga datangkan keharmonian antara dua golongan ini, wanita dan lelaki. Dan Allah mengangkatlah sebenarnya golongan wanita sebenarnya. Walaupun pada zaman jahiliah ni wanita dipandang sebagai barang yang boleh diperdagangkan ataupun dibuat main. Itu salah, itu zaman jahiliah kan. Tapi Islam telah mengangkat golongan wanita. Jadi kita sebagai golongan wanita ni kena rasa bertanggungjawab lah untuk menyebarkan dakwah. Dan yang kedua, yang pertama ni berkaitan dengan peranan wanita. Yang kedua, sanian alimat mimma dzakarnahu min kaifiyati bai'an nabi. Cara Nabi berbai'ah dengan wanita ni dengan kalam saja. Itu ajaran Islam lah. Maksudnya golongan yang bukan mahram tak boleh, kalau ajnabi tak boleh pegang, tak boleh bersentuhan. Sebab tu cara Rasulullah berbai'ah dengan wanita hanya dengan kalam saja. Okay, last sekali. Tasi'an, hal fatahat Makkah anwah am salahan. Adakah Mekah ni, pembukaan kota Mekah ni secara keras, secara kasar ataupun secara baik? Ikhtalafa al-ulama fi dhalika, fadhahaba al-Syafi'i wa Ahmad wa akharuna illa annahu dakhalaha salahan, maksudnya masuk secara aman. وكان الممثل لقريش في هذا الصلح هو أبي سفيان وكان اتفاق والشروط فيه على أنه من أغلق بابه فهو آمن ومن أسلم فهو آمن إلى آخر. Kat sini ada golongan ulama kata, iaitu Syafi'i dan juga Ahmad, kata pembukaan kota Mekah ni berlaku secara aman sebab Abi Sufyan dah sampai kat Mekah dulu, bagi tahu orang-orang musyrikin Mekah, nanti tentera Islam akan datang, siapa yang masuk rumah aku, masuk rumahnya sendiri dan masuk masjid akan dalam keadaan yang aman, macam tu. Okay, wa zahaba Abu Hanifah wa Malik ila annahu dakhalaha anwah, keras. Abi Hanifah dan juga Malik kata bila pembukaan kota Mekah ni berlaku secara keras. Istadallu ala dhalika bi tariqah allati dakhala biha al-muslimun Makkah wa bima kanu yahmilunahu min as-silah wa 'iddatil harb. Disebabkan apa? Tentera Islam ni nak masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan mereka ni pegang senjata. Pegang senjata lah. Dan kalau kita tahu tadi Khalid Al-Walid dekat tempatnya ada berlaku sedikit pembunuhan lah, disebabkan ada serangan daripada orang Quraisy. Kiranya ada dua pendapat lah. Maksudnya pembukaan kota Mekah ni ada yang kata masuk secara aman, tapi ada yang kata masuk secara keras. Tapi apapun, ini satu berita yang baik kepada umat Islam sendiri pada ketika itu bila mana kota Mekah ni dibuka kan. Allah memuliakan kota suci Mekah ni dengan membukanya pada bulan Ramadan kan. Jadi Rasulullah bergerak pada bulan Ramadan. Mana kita tahu bulan Ramadan ni
yang pertama. Nuzul Quran juga berlaku pada bulan Ramadan. Dan itu Allah nak mengangkatlah kesucian Kota Mekah sendiri. Okay, Alhamdulillah. Dah habis dah untuk tafakur kita berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah ni. Untuk ibadah yang lain tu nanti boleh sama-sama baca. Sama-sama baca lah. Dan itu sajalah untuk tafakur pada hari ini kan. Semoga sama-sama kita dapat ambil manfaat dan ibrah lah daripada pembukaan Kota Suci Mekah ni sendiri. Kan nanti boleh PM atau bagi beritahu peringkat penganjur. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.